Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Etika Pembelian Atas Talian pada Era PKP atau Pandemik. Bagi memulakan pembentangan ini, saya mengambil salah satu kata hikmah daripada Habib Umar bin Hafiz, iaitu orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu adalah lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tetapi kekurangan adab. Pertama sekali, kita lihat kepada penyertaan masalah. Kemajuan kebolehcapaian internet telah memberi impak yang besar terhadap industri jual beli atas talian. Tambahan lagi, wabak pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 hingga ke hari ini telah merancakkan lagi industri jual beli atas talian ini. Oleh itu, permasalahan kajian kami pada kali ini adalah untuk membincangkan impak pandemik COVID-19 ke atas landscape industri jual beli atas talian di negara ini. Terdapat beberapa aspek yang telah dibincangkan dalam kajian kami. Pertama sekali adalah kualiti produk. Apabila semakin ramai pembeli yang membeli sesuatu barang secara atas talian, barang itu akan lebih cepat kehabisan stok. Hal ini menyebabkan demand sesuatu barang meningkat. Dan apabila hal ini berlaku, menyebabkan segelintir penjual mengambil kesempatan untuk menjual barangan yang tidak berkualiti atau tidak ori kepada pembeli demi meraih keuntungan sendiri. Kedua ialah kaedah pembayaran. Terdapat beberapa kaedah pembayaran yang digunakan, antaranya ialah online transfer. Tetapi, tidak semua orang atau pembeli mempunyai online transfer, terutamanya golongan belasan dan golongan yang berumur. Hal ini akan menyukarkan sesetengah pembeli untuk mendapat sesuatu barang yang ingin dibeli. Seterusnya ialah proses pengiriman. Antara yang menjadi bualan hangat di media sosial apabila barang yang dihantar melalui kurier penghantaran seperti pos laju, JNT dan sebagainya itu dalam keadaan yang tidak baik atau rosak. Ini kerana terdapat segelintir pekerja daripada kurier penghantaran yang tidak bertanggungjawab melakukan kerja sambil lewa dengan mencapatkan barang-barang tersebut semasa proses penghantaran yang boleh menyebabkan kerosakan barang tersebut. Pengembalian barangan atau lebih dikenali sebagai refund juga menjadi antara aspek yang dibincangkan dalam kajian ini. Sesetengah penjual tidak mahu bertanggungjawab apabila barang yang telah diterima oleh pembeli berada dalam keadaan yang tidak baik atau rosak. Ini kerana mereka tidak mahu menanggung kerugian. Akhir sekali ialah maklumat diri. Aspek maklumat diri ini adalah amat penting kerana ia sesuatu yang perlu dijaga baik pembeli atau penjual. Sebagai pembeli, kita mahukan maklumat diri kita berada dalam keadaan selamat dan mendapat layanan yang baik daripada penjual. Dan sebagai penjual pula, kita mahukan feedback yang baik dan rating yang tinggi daripada pembeli. Apabila keinginan ini tidak tercapai, kesannya ialah pembeli hilang kepercayaan terhadap sesetengah penjual. Manakala barangan penjual itu tidak terjual dan menyebabkan kerugian. Kesemua aspek yang telah kami nyatakan tadi selari dengan tajuk kajian kami. Objektif daripada kajian ini ialah yang pertama, mengkaji trend pembelian atas talian semasa dan selepas pada era PKP. Seterusnya, mengenal pasti impak pandemik terhadap industri pembelian atas talian. Dan yang terakhir, kaedah menambah baik jual beli atas talian dalam era norma baru. Kaedah kajian. Kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif dijalankan dengan menyediakan soalan kaji selidik dan diberikan kepada responden melalui Google Form. Dan kaedah kualitatif dijalankan dengan pemerhatian yang tinggi terhadap hasil tinjauan, artikel dan penyelidikan daripada internet. Kepentingan pembelian atas talian pada era PKP.
Pembeli dapat membuat pembelian tanpa perlu risau tentang pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Pembeli juga dapat menjimatkan masa, kos dan tenaga berbanding pembelian secara konvensional. Selain itu, perbandingan harga juga boleh dibuat dengan mudah melalui pelbagai laman sesawang seperti Shopee dan Lazada. Seterusnya, masyarakat juga dapat mengekang penularan wabak COVID-19 dan mengurangkan risiko jangkitan terhadap orang ramai. Akhir sekali, pembelian dapat dibuat pada bila-bila masa sahaja. Sekian, terima kasih. Kita akan masuk dalam dapatan kajian. Dapatan kajian yang dijalankan bahagian ini membincangkan analisa data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada soal selidik yang telah diisi oleh responden dan juga penemuan artikel dan penyelidikan daripada internet. So, di sini kita ada data sekunder dan data prima. Kita akan mula dengan data prima dahulu. So, yang pertama adalah bahagian maklumat diri responden. Jantina yang dinominasikan oleh kaum perempuan dan diikuti oleh lelaki dan lain-lain. Umur adalah dalam lingkungan 18 hingga 21 tahun dan diikuti oleh 18 tahun dan ke bawah. Seterusnya adalah kaum yang banyak dalam responden ini adalah daripada kaum Melayu dan diikuti oleh kaum lain-lain. Pekerjaan kebanyakannya adalah kaum daripada pelajar. Seterusnya kita akan masuk kepada status. Status kebanyakannya adalah bujang dan 1.4% sahaja yang telah berkahwin. Dan kita akan masuk ke bahagian A, iaitu kita akan mengkaji terhadap objektif pertama, iaitu mengkaji trend pembelian atas talian semasa dan selepas pada era PKP. Dan saya akan menerangkan nombor 4 adalah setuju dan sangat pasti. Nombor 3 adalah setuju tidak pasti. Nombor 2 adalah tidak setuju tetapi tidak pasti. Dan nombor 1 adalah tidak setuju dan sangat pasti dengan jawapan itu. Okey, soalan yang pertama adalah, adakah anda lebih kerap membeli secara online pada era PKP? Dan responden menjawab, setuju dan sangat pasti. Kebanyakannya setuju dengan statement ini, mungkin sebab tidak dapat keluar ke bandar untuk membeli belah. Ataupun sebab tidak suka bersesak-sesak di mall dengan kena pakai mask lagi, sanitizer lagi dan kena beratur untuk memasuki mall. Ataupun untuk elak diri daripada terjebak dengan wabak COVID-19. Okey, seterusnya adalah, adakah anda telah terlibat dalam perniagaan atas talian pada era PKP? Jadi di sini kita boleh nampak sebanyak 38.3% tidak terlibat dengan online business dan 27.7% adalah telah terlibat dengan online business. Tetapi di sini kita nampak juga responden yang telah menjawab tidak pasti itu banyak. Mungkin mereka terlibat online business tetapi mereka tidak sedar. Okey, seterusnya soalan, berapakah jumlah wang yang anda sudah gunakan semasa pembelian atas talian pada era PKP? Kebanyakan responden membeli atas talian RM500 ke RM1000 dan diikuti oleh RM1000 dan ke atas. Kita boleh nampak di sini, online shopping telah menjadi tempat membeli belah yang utama bagi mereka. Soalan seterusnya adalah, berapakah jumlah barangan yang anda sudah beli semasa era PKP ini? Di sini juga kita boleh tengok, lebih daripada 51.1% responden telah membeli lebih daripada 20 barangan. Jadinya, online shopping adalah tempat membeli belah yang sangat baik buat masyarakat kini, terutamanya pada era PKP ini. Jadi, soalan yang terakhir untuk bahagian A adalah, adakah anda setuju untuk kenyataan anda telah berbelanja lebih semasa era PKP daripada sebelumnya?
dalam online shopping. Dengan jawapan setuju dan pasti melebihi daripada 62.4% telah bersetuju dengan kenyataan ini. Kita boleh simpulkan pada era PKP ini telah memberi impak yang besar kepada penjual dan pembeli atas talian. Ini menyebabkan kedudukan penjual atas talian lebih kukuh dan stabil. Sekian daripada bahagian A. Sekarang saya akan meneruskan analisis data bagi data primer untuk bahagian B dan C. Untuk bahagian B, kami telah mengajukan beberapa soalan kepada responden bagi tujuan mengenal pasti pandangan pengguna terhadap impak pandemik kepada lanskap industri pembelian atas talian. Okey, untuk bahagian B, untuk soalan 1, adakah anda merasakan membeli barang secara atas talian lebih mudah berbanding secara terus di kedai? Berdasarkan data yang kami dapat, lebih daripada 80% responden bersetuju dengan menyatakan pembelian atas talian lebih mudah berbanding secara terus di premis. Hal ini mungkin disebabkan atas beberapa faktor. Sebagai contoh, atas sebab gerakan yang terhad semasa PKP dijalankan. Dengan berbelanja secara atas talian, pengguna dapat mengurangkan kadar mobiliti kenderaan di jalan raya. Namun begitu, kita juga tidak boleh mengindahkan 15% responden yang tidak bersetuju dengan kenyataan di atas. Hal ini mungkin disebabkan atas faktor masa. Kebiasaannya, pembeli harus menunggu 2 hingga 3 hari atau 1 ke 2 minggu bagi yang membeli barang di luar negara sebelum barang sampai ke rumah, berbeza dengan membeli barang secara terus di kedai ataupun premis. Soalan 2, adakah anda merasakan pandemik COVID-19 memberikan impak yang baik kepada industri perniagaan atas talian? Apa yang kami dapat daripada analisis data pada soalan ini, 88.7% bersetuju pandemik COVID-19 memberi impak yang baik kepada perniagaan atas talian. Hal ini kerana impak pandemik ini jelas ketara kepada dua pihak, iaitu yang pertama adalah peniaga dan yang kedua adalah syarikat penghantaran seperti Pos Laju, JNT, DHL dan banyak lagi. Bagi peniaga, ini merupakan peluang kemasan bagi mereka kerana sepanjang pandemik ini berlaku, masyarakat lebih banyak berurusan dengan sistem atas talian. Oleh itu, dengan meningkatnya kadar jualan, secara tidak langsung meningkatkan lagi penggunaan perkhidmatan syarikat penghantaran yang telah disebutkan sebentar tadi. Adakah membeli barang secara atas talian mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19? Berdasarkan soalan tersebut, 88.7% responden bersetuju bahawa membeli barang secara atas talian mengurangkan risiko jangkitan. Dengan berurusan secara atas talian, ia dapat mengurangkan kadar sentuhan terhadap barang yang dibeli. Jika kita beli secara terus di premis, besar kemungkinan barang yang kita pilih tersebut telah disentuh oleh orang secara berulang kali. Situasi ini secara tidak langsung memudahkan jangkitan terhadap virus tersebut. Tambahan lagi, kita juga tidak perlu bersesak-sesak untuk membeli barang selaras dengan arahan kerajaan supaya mengamalkan penjarakan sosial. Soalan yang keempat, dari segi kepelbagaian pilihan barang yang dijual, adakah platform online shopping yang akan anda pilih untuk membeli belah? Daripada soalan ini, 87.9% bersetuju. Dari segi kepelbagaian barang yang dijual, mereka memilih platform online shopping sebagai destinasi membeli belah. Hal ini berikutan daripada peningkatan penjual membeli barangan atas talian, meningkatkan lagi variasi barangan. Tambahan lagi, pembelian atas talian, melalui pembelian atas talian, hak memilih barangan adalah 100% milik pengguna. Ini menyebabkan kebanyakan pengguna lebih selesa membeli belah secara atas talian berbanding secara terus di kedai atau premis. Okey, soalan ke-5. Sepanjang pandemik ini berlaku, berapa kerap anda menggunakan platform pembelian atas talian untuk membeli barang? Ini adalah data yang kami dapat, iaitu yang paling mendominasi adalah 44%, iaitu sebulan sekali.
Yang kedua yang terbanyak adalah 29.1% iaitu sebanyak seminggu sekali, dan 18.4% iaitu sebanyak 3 bulan sekali, dan yang paling sedikit adalah 85% iaitu setiap hari. Sekarang saya akan meneruskan analisis data bahagian C iaitu berkenaan reaksi responden terhadap penambahbaikan yang perlu ada dalam industri perniagaan atas talian. Bagi soalan 1, jika anda seorang penjual, adakah tanggungjawab menjaga maklumat pembeli menjadi satu perkara yang penting? Berdasarkan data, 97.8% bersetuju tanggungjawab menjaga maklumat pembeli merupakan perkara yang penting. Hal ini timbul kerana untuk berurusan secara atas talian, sudah tentunya alamat dan nombor telefon adalah maklumat utama yang akan diberikan kepada penjual untuk memastikan barangan yang dibeli dapat dihantar. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan analisis data terhadap soalan kedua. Pada data tersebut, kita dapati 20% daripada mereka telah memilih butang kurang bersetuju dengan tahap keselamatan privasi mereka. Perkara ini mungkin berlaku kerana industri jual beli atas talian boleh terbahagi kepada dua, iaitu melalui syarikat-syarikat besar seperti Shopee dan Lazada, atau mereka berurusan melalui media sosial seperti pembelian melalui Instagram, Twitter dan Facebook. Bagi pembelian melalui aplikasi seperti Shopee dan Lazada, ianya lebih selamat kerana mereka telah memaparkan dokumen terma dan syarat kepada pembeli. Namun, melalui pembelian melalui media sosial, ianya lebih berisiko tinggi kerana tiada dokumen ke atas jaminan perlindungan privasi pembeli. Oleh itu, penambahbaikan yang perlu ada ialah jaminan keselamatan perlu dipertiadakan oleh penjual untuk mengelakkan daripada data pembeli disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, untuk soalan ketiga, seorang penjual perlu bersikap ramah dan jujur terhadap pembeli. 98.6% bersetuju sikap ramah dan jujur terhadap pembeli merupakan perkara yang perlu diperbaiki. Hal ini kerana melalui sikap tersebut, ianya dapat menarik minat pembeli untuk membeli barangan daripada pembeli. Tambahan lagi, sikap jujur juga penting dalam urusan jual beli atas talian. Hal ini kerana kewujudan penipu atau skamer telah mencalakan imej penjual-penjual atas talian yang lain. Pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat bagi memendung aktiviti penipuan ini daripada berlaku. Penemuan artikel dan penyelidikan dari internet. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi berkata, aktiviti jual beli dalam talian merekodkan lonjakan yang luar biasa dengan peningkatan sebanyak 28.9% pada April lalu selepas mengalami kesan besar susulan penularan wabak COVID-19 sejak akhir Disember 2019 hingga kini. Tinjauan oleh Enjin mendapati bahawa orang menghabiskan rata-rata 10 hingga 30% lebih banyak masa dalam talian. E-dagang barangan runcit menunjukkan peningkatan drastik pada minggu kedua bulan Mac. Hal ini kerana pembeli membeli secara atas talian setelah mendapati barangan yang dicari tidak tersedia di kedai runcit tempatan. Grafik tersebut merupakan data dari Rakuten Intelligence menunjukkan lonjakan besar dalam e-dagang yang berkaitan dengan barangan runcit. Selain barangan runcit, e-dagang merangkumi sebilangan besar produk dari pelbagai kategori. Carta di bawah merupakan data dari Common Thread Collective, menunjukkan barangan perubatan dan barangan bayi mendapat permintaan yang tinggi berbanding barangan untuk melancong. Menurut utusan Borneo Online, pelaksanaan PKP telah mewujudkan norma baharu termasuk dalam sektor peruncitan dan platform e-dagang terkemuka seperti Shopee yang telah mendapati para pengguna meluangkan kira-kira 20% lebih banyak masa dalam seminggu untuk mengakses platform mereka. Menurut tinjauan yang dilakukan oleh Rakuten Insight di Malaysia, 2% responden berusia 45 hingga 54 tahun menyatakan mereka membeli secara dalam talian setiap hari pada Mei 2020.
Sebagai perbandingan, 30% responden berusia 55 tahun ke atas membeli kurang dari sekali sebulan. Tinjauan yang sama menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membuat lebih banyak pembelian dalam talian semasa wabak COVID-19. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kajian yang dijalankan, peratusan responden yang terlibat dalam pembelian atas talian adalah tinggi, iaitu sebanyak 74.5%. Hal ini kerana sepanjang tempoh PKP dijalankan, pergerakan masyarakat untuk keluar membeli belah adalah terhad. Jadi, pembelian atas talian adalah jalan yang terbaik, di samping dapat menjimatkan masa para pelanggan untuk membeli barangan yang diperlukan. Kita juga dapat membuat perbandingan harga daripada laman sesawan yang lain, yang sekiranya akan menawarkan diskaun dan promosi yang menarik. Selain itu, pembelian atas talian juga dapat mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19 kerana pembeli tidak perlu bersesak-sesak untuk membeli barangan di kedai yang penuh dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Dari sudut peniaga pula, mereka mestilah menjaga maklumat peribadi pembeli yang diperolehi untuk melakukan penghantaran barangan yang dibeli. Hal ini kerana maklumat peribadi pembeli dapat dikompromikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab atas kepentingan mereka. Seterusnya, penjual haruslah jujur, menyediakan perkhidmatan yang selamat dan boleh dipercayai, serta transaksi yang selamat adalah perlu bagi menarik minat para pembeli baharu di samping dapat mengekalkan pembeli yang sedia ada. Kesimpulannya, pembelian atas talian memberikan banyak manfaat di samping dapat menjamin keselamatan pembeli semasa pandemik yang sedang melanda negara kita. Ini saja yang dapat dirumuskan daripada kajian yang telah kami jalankan. Akhir kata daripada saya, orang yang tak beretika adalah yang tidak mengetahui bahawa di atas ilmu itu ada adab. Sekian, terima kasih.